Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amsyah, boleh mula baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa ansyur alaina min huzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrahna sudurna wa yassir amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fakrul pun tak ada lagi. Baru nak cakap. Zarfan yang baik ni pun takkanlah tak masuk. Baru cakap dah masuk. Okay, right. So, hari ni, macam saya pernah cakap, tajuk ni adalah berat. Bukan berat tau. Saya tak boleh suruh awak baca benda yang awak sendiri tak faham. So, tajuk ni adalah benda baru. Saya pun kena study dulu, pergi tengok YouTube and whatsoever kan. So, dalam 8.2 ni kita nak cerita konsep biodiversity. Again, kita cerita masih lagi pasal mengenai kepelbagaian benda hidup. Bila kita kata pasal bio merujuk kepada benda hidup. Benda hidup. Kalau kita kata sebagai diversity merujuk kepada kepelbagaian. Okay, disebabkan benda hidup ni terlampau banyak, kita ada banyak cara untuk mengkelaskan benda hidup ni. Masa 8.1, topik 8.1, kita kelaskan benda hidup adalah menggunakan sistem hierarki. So yang hari ni kita nak cerita pasal biodiversity juga, tetapi dalam bentuk pokok filogeni. Bila kita cakap pasal pokok filogeni, nanti dia ada kaitan dengan evolusi. Okey, saya ulang lagi sekali. Dalam 8.1 kita cerita diversity, kita pecah ikut hierarki tau. Ikut hierarki. Saya minta maaf tak, saya ada masalah mengeja sikit. Hierarki. Kalau kita pecahkan ikut hierarki, kita ada 6 alam. Okay. Kita ada 6 alam yang eukarya, kita ada 6 alam, kita ada protista, kita ada fungi, kita ada animalia. Okay, so 8.1 diversity ni kita pecahkan ikut alam. Kalau 8.2 biodiversity ni kita pecahkan dia, okay, adalah mengikut cara lain pula. So hari ni kita nak pecahkan diversity ni, kita pecahkan ikut diversity ekosistem, diversity species dan juga genetik. Kemudian kita cerita pasal pokok filogeni. Pokok filogeni ni adalah macam family tree. Korang sejarah pernah buat family tree tak? Bahasa Melayu cakap family tree apa Family tree ni apa bahasa Melayu kita panggil? Salah silap. Yes, terima kasih. Salah silah keluarga. So, dia adalah macam salah silah keluarga. So, family tree ni macam, filogeni ni kita nak bayangkan pokok filogeni ni macam salah silah keluarga untuk organisma hidup. Okay? Nak bagi dia senang. So, kepentingan kenapa kepelbagaian ni penting. So, kita teruskan. Okay, ni saya dah baca lah. Now, biodiversity ni kita boleh pecahkan. Biodiversity ni ada 3 kelas. Biodiversity kita ada 3 kelas. Yang sebelum ni, tajuk 8.1, kita pengkelasan benda hidup. Diversity, organisma hidup. Organisma. Sekarang, kita tengok biodiversity, kepelbagaian benda hidup ni ada 3 jenis. Kita boleh pecahkan kepada 3. Kepelbagaian benda hidup, organisma ni kita boleh pecahkan kepada 3. Pertama adalah diversity genetik. Okay. Kedua adalah diversity species. Ketiga adalah diversity ekosistem. Kalau diversity genetik, ia adalah daripada spesies yang sama. Contoh, kita semua ni, kita benda hidup. Macam sekarang ni semua manusia-manusia katakan 5 UM dengan 5 UC, awak adalah diversity genetik. So kalau saya nak kelaskan, berikan contoh diversity genetik adalah daripada spesies yang sama sebab kita semua adalah manusia. So bila kita manusia, tetapi macam saya cakap, dalam biologi tak ada satu individu yang sama. Contohnya macam kembar, macam Radi dengan Razi. Walaupun dia orang kembar daripada genetik yang sama,
daripada mak ayah yang sama, tapi diorang tetap beza. Saya rasa kalau Radi dengan Razi korang perhatikan betul-betul, mesti korang perasan ada satu yang tinggi, ada satu yang rendah. Ada orang ajar saya, ada beza antara Radi dengan Razi, tapi sampai sekarang saya tak tahu beza. Siapa cakap dengan saya? Ada satu tu rajin sikit, ada satu tu tak berapa rajin sikit. Siapa yang rajin? Saya tak ingat lah. Ada yang rajin Radi, Razi. Siapa rajin? Razi mengaku sikit. Saya tak cakap apa-apa. Oh, Radi rajin. Dia kata ada beza in the sense of that. So saya pun tak pastilah benda tu kan. Sebab Wazif tu kan. Siapa? Wazif dengan Wafiq pun sampai sekarang saya tak tahu beza kan. Saya tahu satu seorang tu rumah merah, satu rumah hijau. Tu je yang saya tahu beza. Okay, so kita kata kalau kita kata diversity genetik adalah melalui spesies yang sama. So macam saya kata, tak ada satu individu dalam dunia ni adalah sama. Okay, variasi adalah berbeza-beza. Okay, now kedua, variasi spesies. Bila kita cakap, diversity species, ini adalah nombor 2. Nombor 1, ini ingat tau daripada spesies yang sama. Kalau diversity species adalah kepelbagaian organisma hidup. Itu je. Maksudnya diversity antara apa benda yang hidup. Semua benda hidup. Contohnya, of course lah beza. Macam kita, pokok, haiwan kita beza. So itu adalah diversity species. Diversity species adalah kepelbagaian daripada organisma hidup. Semua benda hidup. So far boleh nampak beza tak? Kalau diversity genetik dia lebih spesifik. Sebab dia cerita pasal spesies yang sama. Kita cerita pasal diversity dalam manusia sahaja. Itu adalah diversity genetik. Kalau kita kata diversity species adalah daripada organisma hidup. Maksudnya dalam diversity species tu, diversity dari segi, macam nak cakap dalam satu katalah dekat rumah saya sekarang, rumah saya ada manusia. Katakanlah ada manusia, ada kucing, ada pokok. So itu kita panggil dia sebagai diversity species. Maksudnya daripada organisma hidup. Perbezaan daripada organisma hidup. Kalaulah diversity genetik, nampak tak? Sini kecil. Sini besar. Sini lagi besar. Diversity ekosistem ni pula adalah kepelbagaian tempat tinggal, habitat. Okay, habitat community. Maksudnya organisma hidup, apakah dia punya ekosistem. Contoh kalau kita manusia, macam saya diversity pertama. Saya ulang tau. Diversity genetik, saya, anak saya, husband saya, itu adalah diversity genetik. Maksudnya saya daripada spesies yang sama. Tapi saya beza. Kemudian diversity species ni, saya dalam rumah saya, dekat kawasan rumah saya ni, saya ada kucing, saya ada haiwan, saya ada manusia. So itu adalah diversity species. Kemudian ekosistem. Ekosistem saya nak cakapkan dekat situ banyak rumah-rumah. Dekat kawasan saya alam suria. So ekosistem saya, ekosistem alam suria. Kecil, besar, besar. Boleh nampak beza tak? So kalau saya kata diversity ekosistem, ia ada kaitan kepelbagaian habitat. Dalam habitat tu ada banyak komuniti biosis. Siapa tahu apakah yang dimaksudkan biosis? Saya pernah ajar ke biosis ni? Korang pernah dengar tak biosis ni apa? Apakah itu biosis? Apa tu biosis? Pernah dengar tak? Tak tahu Biosis, okey. Belum belajar kot. Biosis ini sebenarnya adalah benda hidup. Contoh biosis adalah macam pengeluar, pengguna dalam siratan makanan ni tau. Pengguna dan satu lagi adalah pengurai. So awak ingat, kalau biosis, bio stand for benda hidup. Kalau kita kata dia sebagai biosis, benda bukan hidup. So contoh ekosistem, kita ada ekosistem daratan, okay, ekosistem laut, ekosistem padang pasir, ekosistem paya bakau. Okay, question saya. Kalaulah apakah nama diversity? Kalaulah kita beza, ada orang kata kepelbagaian daripada spesies yang sama. Ada beza dari segi genetik. Itu adalah diversity yang mana satu? Spesies yang sama. Kita tengok perbezaan antara bahan genetik. Itu diversity mana satu? Diversity genetik, spesies ataupun diversity ekosistem? Genetik. Yes, very good. Genetik. Kalau saya kata macam paya bakau,
hutan hujan tropika, saya kata laut atau marine, itu diversity dari segi apa? Spesies. Lagi sekali. Ekosistem. Habitat. Kalau ekosistem, very good. Okay, maybe soalan saya tak jelas. So, katakanlah kalau kepelbagaian dari segi habitat, habitat tu tempat tinggal, habitat katakanlah laut, paya bakau, itu kita panggil dia adalah sebagai ekosistem. Kalau diversity species, apakah yang korang faham mengenai diversity species? Apa yang korang faham mengenai diversity species ni? Apa yang korang faham mengenai diversity species ni? Dia daripada Banyak. spesies yang sama ke? Bukan. Bukan, Dia okey. macam ada macam dekat rumah cik ada kucing, ada haiwan. Macam tu. Okey, faham. Tapi kalau jawab periksa tak dapat markah tu. Tapi saya suka sebab awak faham. So ikut kalau bahasa dia, bayangkan. Saya ustazah, saya cikgu sejarah. Macam mana awak nak fahamkan maksud diversity species tu? Macam mana? Macam mana you guys nak bagi saya faham? Macam mana? Kepelbagaian Kepelbagaian apa Fatiah? Kepelbagaian? organisme. Yes, kepelbagaian organisma ataupun kepelbagaian benda hidup. Kalau spesies ni adalah kata kucing, tumbuhan, itu adalah apa? Kepelbagaian benda hidup atau organisma ataupun benda hidup. Kalau kita kata dia adalah sebagai ekosistem, adalah habitat benda hidup tu. Habitat organisma. Kalau kita kata dia sebagai genetik, adalah perbezaan organisma dalam genetik, dalam spesies yang sama. Sama. Nak bagi awak senang faham. Sebab kalau saya suruh awak baca je, struggle benda ni. Dan satu lagi, kalau korang nak hafal, tips saya untuk bio, untuk hafal, you have to understand. Kena faham dulu baru hafal. Kalau korang hafal tak faham langsung, macam untuk saya, bahasa saya hafal membabi buta, actually itu lagi tension, dia akan jadi lagi stres untuk saya lah. Saya tak suka belajar benda yang saya tak faham. Macam tu lah. So sekarang kita nak cerita pasal filogeni. Saya berpeluh. Saya daripada pukul 8 tadi saya fikir macam mana saya nak bagi korang faham filogeni ni. Sampai saya tengok video. Tapi masalahnya video yang saya tunjuk YouTube tu, dia cerita dia asal usul lah. Tapi kalau awak nak tengok, boleh tengok lah. So kita nak cakap macam ni tau. Filogeni ni macam evolusi tau. Evolusi. Dia buat perkaitan-perkaitan, tetapi perkaitan itu adalah secara saintifik. Okay. Dia macam family tree. So saya ambil satu tau. Yang ini, filogeni yang ini adalah, filogeni ada banyak jenis. Filogeni banyak. Macam saya tunjuk video tu, video yang saya tunjuk ni, okay, saya tunjuk video dululah. Video ni macam menarik tau, first time. Dia tak ada suara, so saya yang akan cakapkan untuk awak. Saya sebagai, nak cakap saya lah yang sebagai translator dia. Okay, so sekarang kita ni ada seorang perempuan ni, namanya adalah Jamie Dyler. Dia nak cerita pasal evolutionary tree, ataupun saya kata dia adalah filogeny. So, dia nak cerita pasal asal-usul organisma, apakah persamaan dia, macam coronavirus. Saya cerita, ada satu cerita ni, kes ni betul. Ada seorang doktor. Doktor ni jahat. Korang jadi doktor, jangan jadi doktor macam doktor ni. Doktor ni, dia pergi, macam ni tau. Dia gaduh. Bila dia gaduh, dia cakap dengan dia punya dia punya girlfriend ni, ex-girlfriend dia ni, yang dia cocok dekat girlfriend dia ni adalah vitamin D. Tapi girlfriend dia rasa dia dicocok dengan doktor tu adalah daripada HIV. Maksudnya doktor tu punya kejam, dia tak puas hati dengan ex-girlfriend dia, tahu tak dia cocok apa? Dia cocok virus HIV. Okay, so dia cocok. Tapi doktor ni smart. Kononnya doktor ni rasa dia bijak tau. Dia kata, tak semestinya virus tu maksudnya dia cocok virus HIV. Maksudnya HIV tu kita boleh dapat daripada mana-mana. Kalau dia buat hubungan seks dengan orang lain boleh kena.
kalau dia katakanlah dia hubungan seks lah biasanya. So yang ex-girlfriend dia ni percaya yang dia dapat virus HIV tu adalah daripada suntikan ex-boyfriend dia doktor tu tadi. Tapi doktor tu cakap tak, virus tu hantar dia buat hubungan seks dengan orang lain, buat hubungan seks tanpa unprotected sex kan. So dia boleh, doktor tu cakap itu, dia kata tak ada bukti. Tak dia orang buat apa, dia orang pakai phylogenetic. Yang ni yang saya rasa menarik dan benda ni menang first time kat dunia. Dia pakai phylogenetic. So buat macam mana, saintis tu buat macam mana, dia kata, tapi yang saya rasa lagi hebat, macam mana dia boleh tahu patient ni tau. So ini patient yang pakai baju warna purple ni atau biru ni, patient ni HIV+. Tapi doktor tu maksudnya polis tu terror lah. Dia dapat detect seorang patient dia adalah HIV+. So patient ni punya darah dia pergi cocok dekat dia punya ex-girlfriend tau. So macam mana dia end up dia, saya terus potongkan dia. Adalah cerita dia, okay. End up dia, okay, doktor tu adalah bersalah. Maksudnya memang betul doktor tu buat. Kenapa? Masalah dengan virus, saya bagi tahu macam virus COVID-19 sekarang. Virus COVID-19, masalah dengan virus ni dia boleh mutate tau. Dia boleh bermutasi. So bahan genetik antara virus COVID-19 dia tak sama. Tapi kita boleh tahu dia adalah daripada leluhur yang sama. Maksudnya daripada asal yang sama. So dalam kes ni, macam mana dia orang boleh agak dia adalah daripada asal yang sama disebabkan this one. Dia tengok dekat sini ni, yang ni warna kuning ni, dia tengok ini yang paling latest. Maksudnya awak tengok kat sini, yang warna biru muda ni, ini adalah virus daripada perempuan ni. Yang ini adalah virus daripada patient. Lepas tu bila dia orang buat family tree, dia orang tengok dekat sini, ni kan. Ini dikata most recent ancestor. Maksudnya dia adalah daripada leluhur atau asal yang sama. Perasan tak, virus ni dia mutate adalah sangat cepat. So basically, doktor tu adalah disabitkan bersalah sebab virus tu adalah recently daripada leluhur yang sama. Maksudnya dari segi genetik virus tu, virus patient HIV virus dengan dia punya ex-girlfriend atau pemangsa adalah sama. Bila dia punya bahan genetik antara virus tu sama, kita tahu itu adalah daripada virus yang sama. So ini adalah phylogeny genetik. So dekat dalam awak punya buku teks tu, dia nak cerita phylogeny tree. Tapi masalahnya dicerita sikit. So saya dapat simpulkan macam ni je. Dalam buku teks awak, dia cuma nak terangkan awak apakah yang dimasukkan sebagai phylogeny. Phylogeny adalah sejarah evolusi sesuatu spesies. Okay, so kemudian kita kelaskan phylogeny ni yang dalam buku teks awak. Yang tadi punya video saya tunjuk adalah dia tunjuk phylogeny dari segi genetik tau, perbezaan genetik. Dalam buku teks awak, pengkelasan phylogeny ni dia tengok adalah dari struktur homolog. Dia kelaskan hubungan evolusi ni untuk organisma ni dari segi struktur homolog. Contoh, saya ambil satu contoh, apakah persamaan antara manusia, kucing, ikan paus dan kelawar? Saya minta awak satu persamaan dulu. Homolog adalah sama. Apakah persamaan antara manusia, kucing, ikan paus dan juga kelawar? Apakah persamaan dia? Apakah persamaannya? Apakah persamaan antara awak, manusia, kucing, ikan paus dan kelawar? Apakah persamaan? Apa? Lagi sekali, saya tak dengar. Tulang, jenis tulang. Betul tak? Tadi Fatia cakap jenis tulang ke? Fatia cakap apa? Saya tak cakap apa. Siapa yang cakap tu? Sorry, maafkan saya Fatia. Fitnah awak pula. Okay, now, so dari segi ni, apakah persamaan dia? Saya ambil satu persamaan. Ini semua adalah haiwan bertulang belakang. Betul tak? Haiwan ni semua bertulang belakang.
dan kita kelaskan dia adalah ikut anggota hadapan. So ciri persamaan dia adalah anggota hadapan. So biasanya anggota hadapan awak perasan dia ada jari. Dia ada tulang jari. So persamaan antara ni antara manusia, kucing, ikan paus ni, ini dia ada anggota hadapan. Kenapa kita kata dia anggota hadapan? Sebab dia ada tulang jari lah saya panggil, tulang jari, ataupun kita kata dia ada falang tau. So manusia ni ada falang, kucing ni ada falang, ikan paus ni ada falang, kelawar ni pun ada falang. So itu adalah persamaan dia adalah anggota hadapan. Tetapi kita bezakan dia adalah dari segi senang kata macam ni, persamaannya semua ada anggota hadapan. Bezanya anggota hadapan untuk setiap organisma ini adalah berbeza. Maksud saya, manusia, kucing, ikan paus, kelawar ada anggota hadapan. Cuma bezanya anggota hadapan manusia ni tangan kita gunakan untuk makan. Katakanlah kita makan menggunakan ni untuk makan. Kalau kucing, anggota hadapan dia digunakan untuk apa? Dia untuk tangkap. Tapi sama juga macam untuk makan. So senang kata, kalau kita tengok, kita dengan kucing macam lebih kurang sama tak anggota hadapan? Maksudnya, kalaulah kita punya anggota hadapan ni adalah untuk makan. Okay? Kita boleh gunakan anggota hadapan kita untuk tangkap kan? Alright? So, dan juga kita boleh gunakan tangan kita ni untuk makan. Tapi kalau kucing, sama juga. Dia guna anggota hadapan macam dia nak tangkap tikus kan? Pak, dia catch. So, dia guna. Tapi dia tak adalah, maksud saya dia dah lain sikit. Maksudnya dia tangkap, what do we call lah, dia tangkap tikus kan. Contoh, ya Allah cerita ni banyak, nak kena banyak cerita. Ni bayangkan ni tikus saya tak cantik lah. Tak apalah, katakanlah ni tikus. So tikus, kalaulah kita ambil anggota hadapan, kita tangkap, kita makan. Tapi kalau macam kucing, dia tangkap, tapi dia letak bawah and then dia baru makan. Betul tak? Okay, so maksudnya fungsi dia lebih kurang sama tapi dah start beza. Tapi kalaulah untuk ikan paus, anggota hadapan dia dah berfungsi sebagai apa dia? Kalau ikan paus ni, anggota hadapan juga ni, tapi fungsi dia dah lain. Fungsi dia untuk apa tu, anggota hadapan dia? Berenang ke? Yeah, very good. Dia berenang, dia jadi dia punya sirip. Ni dah jadi macam dia punya sirip. Fin lah, kan? Sirip untuk berenang. Tapi kalau kelawar dia ada anggota hadapan juga. Tapi anggota hadapan dia digunakan untuk apa pula? Terbang. Yeah, digunakan adalah untuk terbang. So persamaannya, empat ini adalah kita panggil dia sebagai filogeny. Okay, tapi dalam buku teks awak, filogeny ni dia tengok perbezaan antara segi struktur fizikal. Apakah struktur fizikal yang dalam kes ni kita panggil struktur fizikal yang homolog. Homolog adalah sama. So dalam kes ni struktur homolog yang sama tu kita cerita pasal anggota hadapan. So dalam filogeny, pokok filogeny antara empat organisma ni, keempat organisma ini mempunyai anggota hadapan. Sebab dia ada falang, dia ada jari, dia ada tulang jari. Tetapi setiap anggota hadapan untuk semua organisma ini adalah berbeza sedikit. Okay. So itu kita panggil dia sebagai filogeny. Dia ada tulang yang sama. Saya kata jenis tulang yang sama, dia ada tulang jari. Falang, dia ada tulang jari. Tapi fungsinya adalah berbeza. Okay. Dan dia adalah daripada leluhur yang sama. Leluhur ni adalah ancestor. Okay, ni susah sikit, saya masuk yang ini. Tumbuhan ni best sikit. Kenapa tumbuhan best sikit? Sebab tumbuhan dia simple, tak banyak sangat. So dalam tumbuhan ni dalam teori evolusi, dalam bahagian evolusi tumbuhan, saintis percaya, tumbuhan darat ni berasal daripada alga. So semua tumbuhan daratan berasal daripada alga. Kemudian alga ni beradaptasi, mengalami evolusi. Ingat, evolusi adalah satu proses beratus tahun, beribu tahun. If I'm not mistaken, siapa budak lelaki dalam kelas ni yang rajin baca, tengok National Geography? Jimmy ke? Jimmy tu saya rasa dia suka kot cerita-cerita pelik-pelik ni. Kalau saya dulu tahun lepas saya ada Soleh suka tengok cerita pelik-pelik. So dia punya bio dia dah itu adalah disebabkan dia suka explore. Kadang-kadang dia too deep sangat.
Dalam kelas awak siapa yang suka tengok cerita pelik-pelik macam tu? Bukan pelik, dia punya tahap inquiry dia tinggi gila. Tak ada Tak ada, tak nampak. Saya nampak muka Jimmy je, saya tak tahu kenapa. Okay, maybe Syamil kot, tapi Syamil pendiam sangat kan. Alright, so kita nak cakap, Nacalah dalam tumbuhan ni dia berevolusi. Asalnya kita nak bayangkan beribu-ribu tahun dulu, semua tumbuhan dalam bentuk lumut. Kemudian tumbuhan tu evolve, berevolusi. Ada tumbuhan tu yang ada tisu vaskular, ada tumbuhan tu tak ada tisu vaskular. Apakah itu tisu vaskular? Apakah itu tisu vaskular? Apakah itu vaskular? Ini dalam buku teks awak pada muka surat 154. Ni buku teks muka surat 154. Apakah itu vaskular? Flashback balik ni. Apakah itu vaskular? Xylem flow. Yes, terima kasih. Dia adalah terdiri daripada xylem dan juga phloem. Sorry. Phloem. So maksudnya kalaulah macam lumut ni dia tak ada xylem phloem. Kalaulah vaskular ni kita pecahkan pula, yang ada tisu vaskular kita pecahkan kepada dua. Ini adalah family tree. Nampak tak macam family tree? So, yang ini ada biji benih, yang ini tiada biji, ini tanpa biji benih, yang ini ada biji benih. So, yang ada tisu vaskular tanpa biji benih adalah pakis. Okay, kalau yang ada biji benih, kita pecahkan kepada dua. Satu ada bunga, satu tiada bunga. Yang ada bunga ni adalah macam pokok pine. Kita panggil dia sebagai gymnosperma. Kalau yang ada bunga, kita panggil dia adalah sebagai angiosperma. So, senang kata, pokok ni makin dia dekat, saya kata pokok pine ni bahasa Melayu saya tak ingat lah. Pokok pine ni dengan pokok katakanlah bunga raya, saya kata dari segi leluhurnya adalah lebih dekat. Sebab kedua-duanya ada biji benih. Tetapi kalau saya kata pokok bunga raya ni dengan pokok lumut, dia berbeza. Sebab dia daripada leluhur dia makin lama makin jauh. So dia macam saya kata macam saya kata awak kembar lah. Macam kembar, genetik lebih kurang lagi rapat. Kalau saya kata bezakan dengan sepupu dah makin jauh. Kalau bezakan dengan dua pupu dia akan makin jauh. Tapi dia daripada leluhur yang sama. Okay, so ini yang kita panggil dia sebagai filogeny. So filogeny ni kita tengok asalnya adalah daripada pokok alga. Contoh paling senang, if I'm not mistaken, kalau korang suka, awak tahu tak lipas? Semua orang tak suka lipas kan? Saya tu bukan takut lipas, saya geli. Saya tak boleh lipas yang terbang tu. Aduh, saya kalau dia terbang tu, saya lipas tu kalau dia kecil-kecil saya tahan lagi kan. Tapi kalau dia dah start terbang tu, saya rasa memang saya kena histeria lah. Now, lipas tu awak tahu tak dari segi evolusi, lipas tu adalah sedara dengan dinosaur. Pernah baca tak? Saya ada baca. So lipas tu, survival lipas, sebenarnya lipas tu kalau segi filogeni dia, dari segi sejarah filogeni dia, lipas adalah antara organisma di bumi yang paling lama hidupnya. Kita nak bayangkan begitu. So itu kita panggil dia sebagai evolusi, teori evolusi. Okey, macam dinosaur, macam anak saya terror triceratops, apa benda dah nama tu kan, tu dah lama mati. So itu kita panggil dia adalah sebagai filogeni. So again, apakah itu filogeni? Tajuk dia, ya Allah cikgu hari ni cerita dia macam belajar sejarah kan. Filogeni adalah sejarah evolusi. Bila kita kata sejarah tu ambil masa beratus atau beribu tahun. Evolusi itself merujuk kepada perubahan yang ambil masa beratus tahun. Evolusi berbeza dengan revolusi. Kalau revolusi, dia tak lama. Maksudnya evolusi lagi lama daripada revolusi. Macam bahasa pula hari ni saya belajar kan. So just nak ingat macam tu. Evolusi lagi lama. Revolusi tak berapa lama. Ada satu lagi perkataan, reformasi. Reformasi adalah lagi perubahan yang sangat cepat, reformasi. Kalau evolusi adalah perubahan yang ambil masa beratus tahun. So that is term, ayat-ayat. Okay. So sekarang kita nak cerita pasal benda hidup. Macam ni lah. Ini macam family tree. Tapi ini bukan family tree, ini lebih kepada hierarki. Okay. Now, last kali. Hari ni saya tak nak cerita banyak-banyak lah. Saya rasa macam ini pun dah cukup banyak kot saya rasa.
So far okay tak lagi ni? Korang okay tak? So, diversity. Kenapa kita kena jaga alam sekitar? Kenapa kita kena jaga benda hidup? Kenapa diversity ni kita perlu jaga? Apakah kepentingan kita menjaga hutan simpan tropika? Macam kita, Malaysia, macam Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak, dia punya ekosistem yang sangat cantik. Kita kata diversity dia lebih banyak. So diversity ni penting. Kenapa diversity ni penting? Sebagai sumber makanan. Kenapa kita kata diversity ni sebagai sumber makanan? Apakah contoh diversity yang jadi sumber makanan? Kenapa saya kata diversity ni satu kepentingan yang adalah sebagai sumber makanan? Tumbuhan yang menghasilkan makanan. Yeah, tumbuhan menghasilkan makanan. Macam korang makan nasi asal daripada padi. Kalau korang makan ayam, ayam tu pun benda hidup. So everything benda hidup itu adalah diversity. So dia sebagai sumber makanan dan juga sumber ubat-ubatan dan juga pendidikan. Kenapa biodiversity ni tiba-tiba kita ada kaitan dengan pendidikan? Kenapa diversity ni? Sebab kita belajar tentang Kita belajar pasal benda hidup. Contohnya macam kita cerita pasal ubat-ubatan. Ada certain ubat, Allahu Akbar, saya lupa. Malaria ni kita dapat daripada certain pokok tau. So disebabkan doktor buat study, so kita dapat ubat untuk malaria. So something macam tu. So kita panggil diversity ni boleh tolong kita dari segi kita buat research and then kita dapat ubat, kita dapat extra ubat. Okay? So itu adalah pendidikan. Dan memelihara keseimbangan ekosistem, memelihara keseimbangan alam. Okay, ini saya nak cerita yang ini. Ex situ, in situ. Memelihara ex situ contohnya zoo. Maksudnya kita nampak contohnya harimau. Harimau tu tiba-tiba sesat. So kita letak kat zoo. Maksudnya itu bukan dia punya tempat tinggal. Zoo bukan tempat tinggal harimau. Tapi kita jaga harimau tu. Kita letak dia kat zoo. Kalau in situ, kita kekalkan habitat asal. Contohnya adalah taman negara. So ingat, zoo adalah contoh ex situ. Maksudnya spesies luar habitat. Maksudnya zoo tu bukan tempat tinggal harimau. Tapi harimau tu dah tak ada tempat tinggal, kita letak dekat zoo. So itu kita panggil sebagai ex situ. Kalau kita kata macam taman negara adalah in situ. Maksudnya kita tak ubah. Kalau korang nak tengok harimau, korang pergi taman negara. So itu adalah pemelihara in situ. In. X keluar, dan exit. So dia ada dua beza. So itu yang kita panggil dia sebagai memelihara ex situ dan memelihara in situ. Marilah kita tengok latihan. Okay. Alright. So, latihan. Saya nak tengok orang ni. Tengok semua orang dah bangun belum? Sekejap Tadi siapa baca doa? Amsyah kan? Ya. Amsyah, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 1. Amsyah pilih seorang. Amsyah nak siapa? Wish, siap live the meeting ni. Amsyah nak siapa? Aisyah. Aisyah. So Aisyah, apakah yang dimasukkan sebagai diversity ekosistem, diversity species dan diversity genetik? Kita mula dengan diversity genetik lah. Okay. Apa yang faham pasal diversity genetik? Kita mula dari yang paling kecil dulu. Spesies yang sama. Yes, adalah perbezaan daripada spesies yang sama. Yang sama. Lepas tu kita ada nombor 2, diversity, kita kata diversity species. Okey, Aisyah pilih orang untuk jawab spesies pula. Alhamdulillah. Saya nak dengar ramai orang ni. Mirza mana satu? Mirza Matisha. Mirza Patricia. variasi dari organisma di muka bumi. Okey, variasi atau kepelbagaian. Organisma hidup saya situ. Organisma hidup. Okey, ini lagi besar. Okey, diversity ketiga adalah diversity ekosistem.
Okay, so Mirza B nak siapa? Mirza Batrisha nak siapa jawab soalan ni? Jangan risau, tak ada mama kau, kita relax-relax lah. Nervous ke Alia. kalau suruh jawab? Okay, siapa? Alia. 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 Okay, so Alia. Ekosistem tu apa saya kata? Kalau gen saya kata genetik adalah daripada spesies yang sama. Diversity spesies ni adalah variasi atau kepelbagaian benda hidup. Kalau ekosistem tempat apa? Tempat tinggal apa kita panggil? Variasi dari segi apa? Kepelbagaian apa? Side. Ha, tempat tinggal. Macam saya kata kalau saya dengan anak-anak saya kata itu adalah diversity kepelbagaian genetik. Lepas tu dalam dekat rumah saya pula saya ada pokok, saya ada kucing. So itu adalah diversity species. Maksudnya kita ada banyak organisma hidup. Lepas tu saya tinggal rumah, ada banyak rumah ni. Rumah tu apa? Diversity kepelbagaian apa? Habitat. Yeah, kebagaian habitat. Okay, habitat community abiosis. Community abiosis. Okay, Alia. Apakah tujuan pokok filogeni tadi? Apakah benda filogeni? Okay, saya kata filogeni ni kalau macam bahasa kita panggil silsilah family tree. So apakah itu? Nak tunjukkan hubungan evolusi. Sekejap. Okay. Alia, pilih orang jawab. Pilih orang. Yang awak rindu teringin nak dengar suara dia. Aina Usma. Aina. Ya. Okay, so apa yang awak faham pasal kenapa lah belajar pasal filogeni ni? So filogeni ni sebenarnya apa? Dia adalah sejarah apa? Pokok filogeni ni apa? Sejarah sekumpulan spesies organisma. Sejarah, okay. Sejarah sekumpulan, sejarah apa? Sejarah yang perubahan ambil masa lama. Sejarah apa? Hidupan. Dia start huruf ni tau, Aina. Start huruf E. Kalau saya kata benda perubahan yang cepat, reformasi. Kalau perubahan yang lama, Evolusi. yes, sejarah evolusi. Okay. Sejarah evolusi suatu spesies. Okay. Right. So, kemudian soalan nombor 3. Apakah peranan anda? Macam mana? Awak sayang, awak kata. Macam saya kata contoh, apakah bukti awak sayang kepada alam sekitar, sayang kepada biodiversity? Apakah bukti? Macam orang tanya, kau sayang kat aku, apa bukti kau sayang kat aku? So soalan ni pun macam tu. So sayang pokok-pokok, sayang biodiversity kat Malaysia ni. So macam mana nak membuktikan rasa kasih sayang awak terhadap biodiversity? So siapa ni? Ajak. Aina nak siapa jawab soalan ni, Aina? Deep soalan ni. Fatia. Fatia. Macam mana nak membuktikan rasa kecintaan awak Fatia terhadap biodiversity? Peranan. Awak buat apa? Nombor 3 ni, ni. Fatia. Apakah membuktikan yang awak sayang terhadap biodiversity? Awak sayang pokok. Okey, apa macam mana kau? Macam saya kata, ya sayang. Macam, ya sayang. Apa bukti sayang? Macam mak awak, bukti sayang. Dia selalu masak, dia selalu make sure kejutkan awak, suruh solat. Tu antara bukti-bukti rasa sayang lah. So sekarang, apa bukti yang awak sayang pada biodiversity? Kalau tak sayang, tak adalah. Ni ada jawapan dia. Ada jawapan dia dekat dalam chat ni. Apa bukti sayang? Tanam pokok, siram pokok pun boleh. So tapi kat sini lebih kepada biodiversity.
Tak adalah. Maksud saya antara contoh kat rumah awak sayang, mestilah siram pokok. Betul tak? Betul. Sebab kalau pokok yang kita tanam kat pasu kena siram. Kalau pokok tu kat hutan tak payahlah, hujan aja kan. So antara cara dia adalah tanam pokok. Okey. Dan satu lagi saya tambah kat sini tahu, tanam pokok. Satu lagi adalah cara dia jangan tebang pokok. Jangan tebang, tebang pokok. Ataupun ada satu negara, Bhutan kot. Saya suka negara tu is very small country tau. Korang cuba tengoklah, raja dekat situ dia terlampau kecil tau. Dia orang bukannya bukan negara kaya, tapi negara dia orang sangat mementingkan hijau. Awak tahu tak, orang nak pergi Bhutan, pelancong pun susah nak masuk sebab dia sangat kontrol siapa yang masuk ke Bhutan. Bhutan, negara dia banyak sangatlah hijau sebab dia kata raja dia macam zaman dulu-dulu, dia punya penduduk suka bagi hadiah kat dia tapi dia tak nak. Dia kata dengan raja dia, dengan dia punya penduduk-penduduk dia, kalau sayang dekat dia nak satu je. Setiap kali birthday dia, tanam pokok. Tanamlah kat mana-mana, tanam pokok. So dia orang punya pokok-pokok dekat sana sangatlah banyak sebab dia orang rajin tanam pokok. Bunyi macam cerita dulu-dulu tapi benda tu real. Bhutan country yang kecil. Okay. Dan satu lagi, cara dia jangan beli benda-benda, tapi awak tak kot, macam jangan beli barang-barang daripada kulit, jangan beli macam ini orang-orang yang macam eksotik. Dia kata kalau makan gading macam elephant punya tu gading kan. Macam orang-orang yang macam, ada certain orang yang percaya kalau makan gading tu dia akan lebih kuat, dia orang percaya kalau makan gading ke darah harimau ke darah ular ke, dia orang percaya itu akan meningkatkan immunity system. Konon tau, konon. Okay, alright. So basically kita nak kata itu. Okay. Now, so nyatakan dua kepentingan biodiversity. Tadi, apakah kepentingan biodiversity? Last kali, Fatia nak siapa jawab? Fatia, berlai. Okay, sorry. Fatia nak siapa jawab? Farah. Ya, Okay, kenapa biodiversity tu penting? dia jadi sumber makanan, Sumber makanan lagi? Dia nak dua. Satu lagi? ubat-ubatan. Yes, dia adalah sebagai sumber ubat-ubatan. So kita nak cakap macam ni, biodiversity ni kalaulah untuk awak tak rasa biodiversity ni, tapi biodiversity ni penting macam penduduk orang asli. Penduduk orang asli dia sangat bergantung kepada biodiversity. Maksudnya macam kita nak bayangkan kalau lah dia sakit, dia tak pergi hospital kan kadang. Dia pakai ubat-ubatan dekat ni. Macam satu contoh saya ambil kucing. Perasan tak kucing kalau dia tak sihat, dia ada makan certain jenis rumput. Perasan tak? So itu adalah dia menggunakan biodiversity. Dia tahu mana pokok yang boleh heal dia. So itu yang kita nak cakap pasal kepentingan biodiversity. Cuma macam kita manusia yang dah moden, kita tak rasa biodiversity itu penting. Sebab kita dah tak bergantung kepada biodiversity. Tetapi macam haiwan-haiwan, macam orang yang masih penduduk asli, orang asli, dia perlukan biodiversity tu untuk dia survive. Okay, so yang itu kita kata kepentingan biodiversity. Justifikasi bagi tumbuhan yang ambil nama memang tidak stabil. Tiada. Submit. Okay, lambat. Okay, so itu sahaja. Okay, sebelum tu kita sampai pukul, saya ada 10 minit lagi, so saya ambil laju sikit tau. Yang ni dah nak muntah sikit. Kita cerita pasal pengkelasan dan kita ada satu lagi subtopik. Yang ni saya buat laju sikit. Kita nak cerita pasal mikroorganisma dan juga virus. Okay, apakah yang awak faham mengenai mikroorganisma? Apakah itu mikroorganisma? Apakah itu mikroorganisma? Mikro. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Yes, very good. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So dalam tajuk ni kita nak cerita ciri-ciri utama mikroorganisma.
Awak tengok dalam pengkelasan mikroorganisma barulah wujud virus. Virus tak masuk dekat mana-mana alam. Virus ni adalah satu organisma yang sangat unik. Macam ni tau, virus dia ada half-half. Kita tak consider virus sebagai benda hidup sebab dia ada separuh ciri benda hidup, ada separuh ciri benda bukan hidup. Senang kata virus, kalau dia dalam keadaan luar, dia dalam bentuk hablo. Sebab tu macam bayangkan kat tangan saya ada virus. Virus ni kita nak bayangkan dalam dia luar, keadaan luar macam sekarang, dia dalam bentuk hablo atau spora. Sebab tu dalam kes yang COVID-19 sekarang, salah satu cara sebelum korang makan, korang kena basuh tangan. Okay, korang kena protect yourself. Sebab virus ni dia boleh merebak melalui airborne, udara dan juga titisan air kan, droplet kan. So senang kata virus ni kalau ada kat luar, dia dalam bentuk hablo. Tetapi kalau korang tak basuh tangan, korang terus makan, virus tu masuk dalam badan awak, dia jumpa host dia akan terus membiak. So virus ni, ciri benda hidupnya dia boleh membiak. Ciri benda bukan hidupnya, dia dalam bentuk hablo apabila dia dekat luar. So dia half-half. So sebab tu virus kita tak masukkan dalam hierarki pengkelasan. Kita tak masukkan dia, awak tak jumpa virus dalam alam Eubacteria, Archaebacteria. Awak tak jumpa dia dalam fungi atau protozoa. Tak, dia sangat unik. Tetapi virus kita masukkan dia dalam mana? Virus kita masukkan dalam jenis organisma. So kalaulah soalan tanya jenis organisma, okay ni careful tau. Kalau kita cerita pasal hierarki, kita cerita alam. Pengkelasan alam. Kalau kita kata jenis organisma, barulah kita jumpa virus. So ingat, kalau mikroorganisma benda yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So kita ada alga, kita ada bakteria, kita ada virus, protozoa dengan kulat. Virus adalah mikroorganisma paling seni. Saya tak tulis kecil lah. Saya tulis seni. Seni is very sangat seni lah. Dia tak boleh tengok dengan mata kasar. Dia adalah sangat seni. So itu kita panggil dia adalah sebagai virus. Okay. Kalaulah kulat antara organisma yang besar, mikroorganisma yang besar sebab kita boleh lihat dengan mata kasar. So jenis mikroorganisma kita ada 5 mikroorganisma. Kita ada bakteria, kita ada alga, kita ada kulat, kita ada protozoa dan satu lagi kita ada virus. So again, kalau saya kata apakah ciri-ciri virus, apakah ciri-ciri hidup untuk virus? Apakah ciri-ciri hidup untuk virus? Kenapa virus ni kita consider sebagai separuh benda hidup? Why? Ikut awak punya kefahaman. Benda hidup, dia menjalankan proses hidup. Antara proses hidup adalah bergerak, sensitif terhadap rangsangan, dia boleh membiak, dia boleh menghasilkan bahan kumuh. So antara yang saya explain tu, mana satukah ada ciri tersebut kepada virus? Maksudnya virus itu ada ciri benda hidup tu. Ciri living process tu, proses hidup tu. Antara saya sebut tadi tu, mana satu yang proses hidup yang virus tu buat? Virus boleh apa? Membiak. Yes, virus boleh membiak. So satu ciri virus ni dia membiak dan dia boleh bermutasi. Macam saya tunjuk video HIV tu dia boleh mutate lagi hebat. Macam COVID-19 sekarang. Bahayanya dia ada, tolong betulkan saya selalu salah sebut. Saprodik, pernah dengar tak? Ada satu COVID-19, kita kata dia tersebar melalui saprodik. Maksudnya, yang ni betulkan saya tahu, saya lupa. Saprodik ni bahayanya satu, korang tak tahu is from where. Macam yang kes kita banyak, macam kat Selangor banyak. 5-6 ribu, Selangor je dekat 2 ribu. Kenapa? Sebab virus tu bukan pasal korang tak cakap dengan orang tu pun. Maksudnya macam ni, saprodik ni adalah satu keadaan, awak tak cakap dengan orang yang ada COVID-19 positif tu. Awak hanya ada dalam satu kawasan yang sama, kedai yang sama. Virus tu boleh merebak di udara dan dia kena ke awak, and then awak tak basuh tangan, makan tak terus kena. Awak tak cakap pun dengan orang tu. So saprodik ni adalah satu virus COVID-19, maksudnya kita tak tahu asalnya dari mana. Kita tak ada kluster. Kita ada banyak kluster COVID-19 kan. Yang tu tak ada kluster. Yang itu adalah bahaya. Okay. So kesimpulannya, mikroorganisma, apakah yang dimasukkan sebagai mikroorganisma? Saya nak habis sampai sini je sebab ada 3 minit lagi. Apakah yang dimasukkan sebagai mikroorganisma?
Sekejap, sabar. Saya nak tengok siapa boleh jawab untuk saya. Fatia tadi dah jawab. Kita cari orang lain pula. Sekejap. Okey, Alia Syamimi. Apakah yang awak faham mengenai mikroorganisma? Apakah itu mikroorganisma? Apakah itu mikroorganisma? Alia Syamimi, masak ke? Apa? Organisma seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Very good. Okay. Alright. Okay, good. Now, kelaskan 5 mikroorganisma. Okay. Sekejap. Bagi saya contoh mikroorganisma dalam kelas protozoa. Bagi saya contoh organisma dalam kelas protozoa. Saya nak siapa ni? Okay, saya nak Syaz. Apakah contoh mikroorganisma yang kita kelaskan dalam protozoa? Tak cerita tapi nak tengok awak faham tak daripada gambar ni. Apakah contoh dia? Mikroorganisma yang kita kelaskan dalam kelas protozoa. Bagi contoh, satu contoh je Syaz. Yes, very good. Amoeba. Kemudian, paling senang. Bagi saya satu contoh virus. Sekejap. Okey, Syamil. Contoh virus Syamil. Banyak virus. Suka hati awak virus apa? HIV. Yes, very good. Virus HIV. Okay, bakteria. Okay, kulat saya ambil satu. Okay, bagi saya kat mana awak boleh jumpa kulat? Saya nak cari kulat ni korang boleh jumpa kat mana kulat? Uma. Tidur ke? Jimmy tak ada. Safi tak ada. Sekejap. Alia, Iman. Okay, sekejap. Zarfan. Kulat ni kita boleh jumpa kat mana rasanya? Kat kawasan gelap atau lembab. Yes, very good. Yes, kawasan gelap atau lembab. So senang kata, tajuk kita hari ni kita intro pasal mikroorganisma sahaja. Esok next class kita akan cerita mikroorganisma ni, kita nak cerita macam mikroorganisma ni macam manusia. Ada yang baik, ada yang tak baik. Mikroorganisma ni pun sama. Tak semua mikroorganisma jahat. Bila kita cerita pasal mikroorganisma, semua orang ingat mikroorganisma ni jahat. Tak semua mikroorganisma ni jahat. So, next kelas kita akan cerita fungsi mikroorganisma ni. Ada mikroorganisma ni baik, ada yang boleh menyebabkan penyakit. So, hari ni itu sahaja. Saya ulang lagi sekali kesimpulannya. Hari ni kita cerita pasal ini. Kita dah sudah cerita pasal pengkelasan ni dah. Ini adalah 8.1 kita dah all done. Kita dah cerita pasal biodiversity, all done. Kita dah cerita pasal biodiversity ni, kita pecahkan untuk genetik, spesies dan ekosistem. Kita dah cerita pasal filogeny, pokok. Filogeny ni saya kata dia lebih kurang sama dengan apa? Family tree. So kat sini adalah kepentingan biodiversity. So saya tambah. Soalan ni selalu keluar essay. Soalan ni adalah soalan aras tinggi. Biodiversity terlampau besar. Maksudnya, apakah kepentingan biodiversity? Jika anda sebagai ahli ekologis, kenapakah awak rasa biodiversity ni penting? So, biodiversity ni, kalau korang faham, kalau keluar soalan essay, korang boleh jawab. So, senang kata, ini adalah antara soalan famous untuk soalan kebat biodiversity. Okay. Now, so minggu next class, kita akan cerita pasal ni, mikroorganisma dan juga virus. Dalam tajuk yang ini, dalam tajuk ni yang berat sikit untuk saya, yang berat sikit adalah kita nitrogen. Ni je berat sikit. Yang lain semua okey. Kalau korang rasa takut korang pening, korang tengok dulu kita nitrogen. So kita nak cerita pasal patogen dengan vektor. InsyaAllah. Saya tak berani lah nak cakap. InsyaAllah next class kita cuba habiskan topik ni. Tapi saya rasa ni ambil masa lama sikit. Saya tengok dulu. Okay, so again, saya sangat suka kalau ada what do we call, kalau ada interaction. Maksud saya macam ni, awak bagi saya chance untuk faham awak. Kalau you have any problem, kalau awak ada masalah, awak bagi tahu saya.
Saya rasa masalah kalau shooting dia nak bagi tahu masalah kat saya tahu dia akan cakap apa. Dia macam Minza. Cikgu ajar slow sangat. Ada certain budak dia pandai. Shooting saya minta maaf tau. Saya takut saya ajar slow sangat. Ada budak pernah cakap, saya ingat Minza pernah cakap dengan saya, cikgu ajar slow sangat. Saya kata disebabkan range dia besar sangat. Saya kata saya minta maaf Minza. Macam shooting is like that juga. Alright. So do you have any question? Ada tak apa-apa masalah? You have